Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan kanvas model perniagaan seperti berikut. Yang pertama merupakan segmen pelanggan. Dalam segmen pelanggan ini, sasaran pelanggan produk kami adalah seperti kanak-kanak, wanita dan lelaki berkejaya dan juga ahli sukan, di mana kesemua mereka ini adalah golongan yang sibuk dengan kehidupan harian mereka. Oleh kerana itu, produk ini dapat menyelesaikan masalah mereka di mana Sufin Carrier Bar dapat membekalkan tenaga dan memberi vitamin kepada badan sepanjang masa. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang tawaran nilai. Tawaran nilai ini adalah satu nilai yang disampaikan melalui pengubah suaian produk yang sedia ada kepada produk yang baru. Okey, produk ini ia dapat dijadikan satu makanan sunnah apabila ianya diperbuat daripada bahan-bahan yang berkhasiat dan dapat memberikan kecergasan kepada tubuh dan minda yang selalu mengambil produk ini. Tawaran nilai yang seterusnya adalah boleh dimakan di mana-mana sahaja disebabkan bungkusan yang kecil mudah dibawa ke mana-mana yang berkonsepkan on the go. Ini dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan syarikat-syarikat lain dan ini dapat memberikan lebih kelebihan kompetitif terutamanya dari segi penawaran harga. Sekian, terima kasih. Bagi memperkembangkan rangkaian produk ini, kami menggunakan beberapa pendekatan. Antaranya adalah dengan memasarkan produk ini ke dalam acara-acara sukan dan kesihatan. Dengan cara ini, kami dapat memperkenalkan produk ini kepada masyarakat. Yang keduanya, kami menggunakan vending machine. Para pelanggan dapat membeli produk ini dengan menggunakan vending machine yang disediakan. Vending machine ini adalah mesra pengguna. Para pelanggan tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke kedai. Yang ketiganya adalah dengan menggunakan promosi di stesen pengangkutan utama awam di seluruh negara. Akhir sekali, kami menggunakan ejen-ejen stokis. Ejen-ejen ini adalah orang tengah yang merupakan saluran pasaran yang lebih baik dan efisien. Hubungan pelanggan merupakan perkara yang sangat penting kepada organisasi perniagaan. Ianya dapat memberikan pulangan yang positif kepada organisasi secara berterusan. Terdapat beberapa kaedah dan strategi bagi mengeratkan hubungan antara pelanggan. Antaranya adalah dengan menawarkan promosi secara berterusan kepada para pelanggan. Seterusnya, dengan menghasilkan produk berkualiti dan menepati cita rasa pelanggan. Produk-produk yang berkualiti dapat memenuhi kepuashatian para pelanggan. Seterusnya adalah hubungan komuniti melalui tajaan. Dengan tajaan ini, ia dapat mengeratkan hubungan antara komuniti setempat. Seterusnya adalah penjanaan pendapatan ataupun aliran pendapatan. Aliran pendapatan organisasi dalam menjana pendapatan berterusan adalah seperti berikut. Dengan membuat pemilihan harga tetap jualan produk setelah mengambil kira segala kos yang diperlukan. Kedua, membuat sasaran penghasilan produk dalam tempoh setahun. Ketiga, menggunakan bahan-bahan mentah yang berkualiti dalam negara setaraf dengan bahan mentah luar negara bagi menjimatkan kos. Sumber utama iaitu bahan-bahan pembuat sapling kerba, bahan-bahan yang berkhasiat boleh digunakan dalam pembungkasan produk. Yang kedua, sumber manusia dan mesin menggunakan sumber tenaga kerja, menggunakan bantuan mesin dan keadaan kewangan syarikat yang stabil dapat menarik minat para pelabur. Saya akan membentangkan kanvas model perniagaan yang seterusnya, iaitu aktiviti utama. Ianya adalah penting untuk organisasi ini menetapkan aktiviti utama yang akan dilakukan oleh mereka, yang mana ianya adalah lebih memfokuskan kepada aliran pendapatan yang masuk ke dalam perniagaan tersebut. Oleh itu, aktiviti utama bagi penghasilan produk baru ini adalah dengan mengambil kira 3 perkara, iaitu dari segi produksi, menyelesaikan masalah pengguna serta melakukan progresi dengan beberapa pihak kepentingan yang lain. Berikut merupakan 3 aktiviti utama dalam pelaksanaan produk baru perniagaan. Yang pertama iaitu produksi. Syarikat perlu memastikan kualiti produk yang disediakan mencapai standard piawai yang ditetapkan. Bismillah. Yang kedua, menyelesaikan masalah pelanggan. Syarikat perlu membantu pelanggan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesihatan anak-anak terutamanya. Yang ketiga, pemilihan platform atau jaringan. Syarikat perlu mencari bahan mentah pembuatan suf yang serba ini dari pengeluaran tempatan sebagai alternatif bagi mengurangkan kos bahan mentah. Seterusnya adalah jaringan utama ataupun rakan kerjasama di mana syarikat berkolaborasi dengan syarikat luar, iaitu pertama dengan pengeluar bahan mentah, kedua pakar pemakanan, ketiga syarikat penyiaran melalui tajaan dan keempat adalah individu sebagai ejen. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan kos struktur. Ianya penting bagi mengetahui tentang struktur kos yang diperlukan bagi pembuatan sesuatu produk. Ianya mengambil kos tetap, kos berubah dan kos unit produk. Ini bagi membolehkan syarikat membuat markup harga untuk mendapatkan keuntungan syarikat. Contoh pengiraan adalah
kos tetap akan ditambahkan dengan kos berubah dan akan dibahagikan dengan anggaran jualan produk. Okey, contohnya kos tetap sebanyak RM350,000 yang meliputi sewa pejabat, gaji pekerja, insuran dan sebagainya. Manakala kos berubah adalah RM2.5 iaitu barang siap campur dengan pembungkusan. Anggaran jualan setahun adalah sebanyak 500,000 unit. Okey, jadi jumlah yang kita dapati adalah RM3.20. Manakala pulangan yang digandaki oleh syarikat ialah sebanyak 3% bagi setiap unit barang yang dijual. Oleh itu, peletakan harga bagi unit produk tersebut adalah RM3.5 untuk setiap unit barang yang akan dijual. Ini merupakan prototipe kumpulan kami yang dikenali sebagai Sufin Career Bar.